Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Siti Maisara, Nur Sakinah, Farid Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Azira Muhammad Basri, Lili Osman, Fatimah Syamsuddin, Top Fan, Hani Rosli, Nora Daniel, Saida Saleh, Ros Sabat, Suryati Upah, Anwar Zainul, Fatimah Syamsuddin, Top Fan kita, Fahrul Azlin, Siti Ramlah Siddiq, Mardiyah Zabidin, Al-Zaini Ismail, Cahaya Keinsafan, Nur Ain Haji Abu Bakar, Wanzi Bimath, Rusna Sharifah, Firza Hamid, Sarah Mattaha, Sida Saha, Ummu Aisyah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana beri kesempatan kepada kita pada malam cuti ni untuk mengambil peluang memahami surah Nisa, surah yang sangat penting mengenai hukum hakam yang menampakkan kepada kita kemuliaan orang perempuan di sisi Allah SWT, di sisi Islam. Di sisi Nabi kita Muhammad SAW amatlah berbeza daripada dakwaan barat orientalis yang mengatakan bahawa orang perempuan ini merupakan masyarakat kelas kedua dalam kategori umat Islam. Ini satu penipuan, satu perkara kepalsuan yang mereka bawakan, mereka jajakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ustaz Syafiq Murad, sahabat saya Anwar, Sisal, Fauzia Muhammad, Fauzia Mukhtar, Ishaq Zulsaha, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Hakilia, Irwan Nurwadi, Lin Abbas, semua yang hadir. Baik, renungan kita pada malam ni adalah ayat ke-12 dan 13 di surah Nisa. Ya, Ustaz Khairuddin Osman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Sadaqallahul Azim. Dan bagimu, iaitu suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak memiliki anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperolehi seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah membayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu sahaja atau seorang saudara perempuan seibu sahaja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya ataupun dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada waris. Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Muslim-muslimat hati dan dikasihan, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Kathir, boleh rujuk pada jilid yang kedua dalam tafsir surah Nisa. Jadi ayat yang kita fokuskan ini merujuk kepada firman Allah, wahai lelaki, kamu berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isterimu apabila mereka wafat tanpa meninggalkan anak, sama anak perkongsian dengan suami ini ataupun dengan suami yang terdahulu.
Jika mereka meninggalkan anak, maka kamu mendapat 1/4 dari peninggalan mereka setelah dipenuhi wasiat ataupun hutang piutang. Maka wasiat dan juga hutang piutang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Dan kita pernah bincangkan dalam hal ini, hutang merupakan perkara yang paling banyak Nabi SAW berdoa minta kepada Allah supaya diselesaikan hutang-hutang. Antara doa yang kita digalakkan untuk amalkan sentiasa, dan ia berkaitan dengan kehidupan seorang sahabat yang mulia namanya Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Ketika beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, hutang saya banyak, ajarlah kepada saya satu panduan yang dengannya dapat membayar hutang-hutang itu. Maka Nabi menganjurkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ni pernah saya ijazah kepada tuan-tuan tuan dirujuk dan nota yang dikemukakan, dan mungkin telah pun dikumpulkan oleh Ustaz Syafiq Murad dalam Facebooknya. Tuan-tuan yang dapatkan doa ni Doa ni maksudnya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, kayakan aku minta kepadamu bukannya kepada orang lain. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seperti riwayat daripada Al-Azkar dalam riwayat Imam Nawawi, di situ mengatakan, akhirnya Sayyidina Ali berkata, aku berjaya melangsaikan hutang-hutangku, Allah bukakan kepadaku pintu untuk pembayaran hutang ini, maka alhamdulillah, kalau seseorang itu memiliki hutang sebesar gunung sekalipun, akan dibantu jalan keluarnya oleh Allah. Maka amalkan doa itu, kerana hutang ni adalah perkara yang akan menjerat seseorang, akan merangkap seseorang. Jangan pandang ringan pada hutang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi dalam ayat ini menerangkan kepada kita kedudukan faraid. Mari kita lihat selanjutnya. Min ba'di wasiyatin. Jadi dalam ayat ini, dalam bahasan yang lalu dijelaskan hutang piutang didahulukan daripada wasiat, dan selepas itu barulah wasiat, dan kemudian barulah warisan. Hutang piutang mesti diselesaikan daripada si mati, kemudian jika ada wasiat, kemudian barulah pergi pada warisan. Dalam ayat ini dapat kita lihat Allah SWT menggunakan jangan ada memberikan kemudaratan, ghaira mudar, jangan memberi kemudaratan kepada mana-mana pihak. Artinya dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya, kalau wasiat orang yang sakit disahkan oleh pakar perubatan bahawa dia akan mati, wasiat pada masa itu tidak lagi boleh dipenuhi, kerana bimbang dengan wasiat itu dipenuhi akan beri kemudaratan kepada warasah, orang yang layak untuk mewarisi harta nanti. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad dalam masukkan doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, kayakan aku dengan minta kelebihanmu, bukan daripada seseorang, bukan daripada seseorang manusia, daripada orang lain. Doa ni kalau kita amalkan selepas subuh dan selepas asar, InsyaAllah Allah akan kurniakan kepada kita petunjuk, bimbingan, jalan keluar dari masalah-masalah hutang kita. Kemudian dalam penjelasan oleh Imam Ibn Kathir di sini, para isteri mendapat 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan, baik dalam 1/4 atau 1/8, sama ada sama ketapannya, apakah untuk satu isteri, 2, 3, 4 dan sebagainya. Mereka bersekutu dalam bahagian tersebut. Ingat ni tuan-tuan, di hujung ayat ni nanti kita akan lihat Allah SWT menjelaskan bagaimana kamu tidak mengetahui anak-anak kamu tidak mengetahui kedudukan mereka, siapa yang akan beri mudarat kebaikan kepadamu. Maka Allah SWT menjelaskan bahawa itulah tujuannya Allah mengkehendaki daripada kamu, supaya segala ketetapan itu telah pun diberikan oleh Allah SWT. Jangan kamu menyangkakan apa yang kamu buat itu lebih tepat, lebih baik. Dalam ayat ke-11 maksud saya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Kamu tidak tahu bapa kamu ataupun anak kamu siapakah yang akan beri manfaat kepada kamu di akhirat nanti, kata para ulama tafsir, di dunia juga di akhirat. Mungkin kamu menyayangi yang ni, kamu beri kepada dia kelebihan dari sudut harta, tapi yang akan menjaga kamu ketika kamu tua nanti bukan yang itu. Maka itu sebabnya mengelakkan kesalahan ini daripada berlaku, kita tidak boleh favoritism, bias, mengutamakan seorang, mengemudiankan yang lain dari sudut pembahagian harta ini. Biarlah ia menjadi ketetapan Allah sebagai satu kefarduan, bukan kita memandai-mandai dalam ketetapan itu.
Jadi ayat ini sebenarnya ba'di wasiyatin, setelah memenuhi wasiat yang mereka buat. Wa in kana rajulu yurathu kalala, jika seorang lelaki mewariskan kalala. Kalala ni diambil perkataan al-iklil, iaitu satu yang mengelilingi seluruh bahagian kepala. Sedangkan dimaksudkan dalam ini ialah orang yang hanya memiliki waris dari kaum kerabatnya sahaja, tidak ada waris pokok, iaitu ayah dan seterusnya, atau waris cabang, anak dan seterusnya. Sebagaimana diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi bahawa Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang kalalah, maka dia menjawab, al-kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Di saat Umar Khattab dilantik menjadi khalifah, maka beliau berkata, sungguhnya aku malu untuk berbeza pandangan dengan Abu Bakar dalam pendapatnya, al-kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Begitulah juga pendapat yang dikemukakan oleh Ali dan Ibn Mas'ud. Telah pun sahih pendapat ini bukan hanya dari seorang ulama, di antaranya Ibn Abbas dan juga Zaid bin Thabit. Ini pula dikemukakan oleh 7 orang fuqaha, 4 imam mazhab serta jumhur para salaf dan juga khalaf, bahkan keseluruhannya. Bukan hanya satu ulama yang menceritakan telah terjadi ijma' dalam masalah tersebut, di samping ada pula hadis marfu' yang menjelaskannya. Ini berkaitan dengan isu kalalah. Kemudian walahu akhun aw ukhtun, tidak mempunyai seorang saudara lelaki ataupun saudara perempuan, iaitu dari sebelah ibu, sebagaimana pada qiraat sebahagian ulama salaf, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalamnya terdapat tambahan min ummin. Demikian pula ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan daripada Qatadah, falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Maka bagi bahagian masing-masing dari kedua saudara tersebut, kedua jenis saudara itulah 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Saudara seibu berbeza daripada ahli waris lainnya dari beberapa sudut. Yang pertama, mereka mendapat warisan kebersamaan dengan orang yang lebih dekat kepada jenazah, kepada si mati, iaitu ibu. Yang kedua, lelaki dan perempuan dari pihak ibu adalah sama. Yang ketiga, mereka tidak mendapatkan waris kecuali dalam masalah kalalah. Maka mereka tidak mendapatkan waris jika bersama bapa, datuk, anak ataupun cucu dari anak lelaki. Keempat, mereka tidak mendapat lebih dari sepertiga sekalipun lelaki dan perempuannya banyak. Ibnu Abi Hatim mengatakan daripada Az-Zuhri berkata, Umar memutuskan bahawa warisan saudara-saudara seibu, bahagian laki-lakinya sama dengan 2 bahagian perempuannya. Az-Zuhri pula berkata, aku tidak melihat Umar menetapkannya kecuali setelah mengetahui hal itu daripada Nabi SAW. Dari ayat ini, fa in kanu akthar min dhalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Ini berkaitan dengan warasah, tuan-tuan, bukan dengan warisan. Kalau kita perhatikan anjuran dan juga galakan dalam Islam untuk belajar faraid, walaupun pada hari ini dengan kemudahan internet ada, kita boleh rujuk pada Baitul Mal, pada pusat zakat pun boleh bantu kita berkenaan dengan faraid ini, tapi mempelajari faraid ini satu benda yang penting, tuan-tuan. Nabi pernah bersabda, afradukum Zaid, orang paling pandai bab faraid inilah Zaid bin Thabit. Dan kata para ulama berkenaan dengan ilmu faraid ini, ilmu warisan ini, Ibn Uyainah sebagai contohnya berkata, faraid ini sebenarnya separuh daripada ilmu. Kerana setiap kamu akan mengalami isu faraid ini, kematian ayah, ibu, adik-beradik. Bila kita memandang isu ini dengan secara tidak penting, memandang enteng pada isu seperti ini, tiba-tiba bila berlaku kematian, barulah kita kelang kabut untuk menguruskan harta-harta yang berkenaan. Sedangkan si mati itu mempunyai tanggungjawab dalam hidupnya. Mungkin dia berhutang, mungkin dia ada wasiat. Kita pula pandang enteng benda-benda itu, padahal ia melibatkan hak-hak orang lain. Maka jagalah perkara ini, tuan-tuan, ya. Kerana anjuran untuk belajar faraid ini boleh tuan-tuan lihat pada tafsiran ayat yang ke-11 yang lalu, ada berkaitan dengan merupakan salah satu daripada bahagian terpenting dalam satu hadis marfu' daripada Abu Dawud dan juga Ibn Majah daripada Abdullah bin Amr, al-ilmu thalatha wa ma siwa zalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilatun. Ilmu itu 3 perkara, 3 rukun. Yang pertama, selain daripada 3 ini, merupakan komplement, merupakan perkara-perkara tambahan. Yang paling penting sekali ilmu dalam Islam adalah ayat-ayat muhkam, ayat-ayat hukum. Yang kedua berkenaan dengan sunnah yang jelas. Dan yang ketiga berkaitan dengan pengagihan harta secara tepat, faraid yang adil. Tidak ada kezaliman terhadap mereka yang terlibat.
Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat hadis berkenaan dengan wasiat ini dan kita baca ayat berkenaan wasiat ini, kadang-kadang timbul dalam hati, kenapa golongan itu mendapat lebih daripada yang ini, yang lain pula kurang. Berkenaan dengan perkara ini tuan-tuan, pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam satu kesempatan itu, waktu itu peperangan. Jadi ada kalangan orang yang ditawan sebagai tebusan, tawanan perang, usara. Tiba-tiba dalam keadaan kelam kabut keributan itu, semua orang bayangkan dalam suasana peperangan, masing-masing mencari mungkin ayahnya, mencari adik-beradiknya, hilang apakah mati ke, mereka sedang kelam kabut begitu. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan mencari-cari anaknya yang hilang. Dia pergi kat seorang budak, dia pusing tengok, bukan pergi tempat lain, sampai menimbulkan kemarahan kepada orang yang punya anak itu. Kenapa anak saya pula lakukan begini? Dia nak pergi cek itu betul tak anak dia. Cari dengan cemas, tiba-tiba dengan panik itu, tiba-tiba anaknya pun ditemui. Bukan main dia peluk lagi anak tersebut. Maka Nabi SAW dalam kesempatan itu telah bertanya kepada para sahabat. Ini adalah satu proses bimbingan, proses tarbiyah, berasaskan kepada observe, tuan-tuan, yang memantau, melihat, menghayati. Kita pun boleh lakukan kepada anak-anak kita lakonan-lakonan seperti ini. Mungkin perkara yang dilihat dalam hidupnya membantu untuk dia memahami lebih baik apa yang kita nak sampaikan. Ini antara cara tarbiyah yang paling berkesan. Dan Nabi bertanya pada para sahabat, lihat kelakuan perempuan itu, gelagat dia mencari seorang demi seorang anak-anak, disangka anaknya, dipusing, dicari dan cuba, akhirnya bertemu anak, dipeluknya anak itu. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar wahya taqdiru ala zalik. Apakah kamu boleh membayangkan perempuan yang mencari anaknya, begitu panik dia tadi, dia sanggup tak nak campakkan anaknya itu ke dalam api? Dia mampu melakukannya. Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab kepada Rasulullah sehati sebulat suara, wahai Rasulullah, takkanlah perempuan tu nak begitu, wahai Rasulullah, kan ke dia cari anak itu dengan susah payah tadi. Maka jawapan Nabi SAW kepada para sahabat nak menekankan aspek cintanya Allah kepada seseorang kita. Fawallahi lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Tahu tak kamu, demi Allah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya itu kamu ini semua berbanding dengan perempuan ini terhadap anaknya. Padahal kamu tengok perempuan tu punya sayang pada anak dia, mencarinya dengan kelam kabut begitu dalam suasana peperangan, keributan, panik, bimbang, cemas. Kamu nampak kasih sayangnya itu terpamer pada tindakannya, meluk anaknya, mencium anaknya barangkali. Dia takkan campak anaknya ke api, bukan? Maka Allah lebih sayang kepada kamu banding dengan perempuan ini menyayangi anaknya. Maka dalam konteks faraid ini, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Dan belajar hukum faraid ini kita kena faham dengan baik. Ia perlu kepada satu graf, perlu pada satu penjelasan, perlu pada whiteboard untuk tunjuk satu persatu, tuan-tuan, ya, agar kita tidak tersilap faham dalam perkara-perkara semikian. Nanti kalau kita baca sekat-sekat, ibarat macam orang belajar satu hadis. Pernah dengar tak satu cerita jenaka, tuan-tuan? Sajalah malam-malam begini, cerita jenaka para ilmuwan lah. Ya, satu hari seorang guru membaca satu hadis. Hadis ni hadis sahih riwayat Ibn Majah dan lain, mengisahkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Hadisnya apa, tuan-tuan? La tatba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Akhrajahu Abu Ibn Majah. Dalam hadis ini Nabi telah menerangkan kepada para sahabat dahulu 1400 tahun lalu dengan bersabda, kamu ni akan mengikuti jejak langkah orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga lalu kalau memasuki lubang biawak pun kamu akan mengikutinya. Nabi baca hadis begitu, Nabi mengatakan demikian. Akhrajahu Ibn Majah, dikeluarkan oleh Ibn Majah. Tuan-tuan faham tak cerita ni, hadis ni? Kan takhrij ini maknanya diriwayatkan, kadang digunakan perkataan dikeluarkan oleh Ibn Majah. Dikeluarkan maknanya ditakhrij lah, maknanya dikumpulkan. Maka orang jahil mendengar hadis ini, biawak masuk lubang, dikeluarkan oleh Ibn Majah, ke situ pula perginya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadi bila kita membaca benda ini, tidak sepenuhnya macam-macam gambaran yang kurang tepat akan berlaku. Tuan-tuan faham ke lawak yang saya buat malam ni? Allah, tuan-tuan gurau-gurau lah malam-malam ni. Boleh ikut ke? Faham? Hadis itu berbunyi, Nabi telah bersabda kepada para sahabat, kamu akan tiba satu waktu nanti orang Islam mengikut-ikut orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau musuh-musuh itu masuki lubang biawak pun kamu akan ikut. Tabi' tumuhum. Hadis itu bunyi begitu. Ada lagi lanjutannya, tapi yang si jahil ni dia dengar lubang biawak. Lepas tu di hujung hadis itu ustaz ini, ulama ini menyebut akhrajahu Ibn Majah. Akhrajahu makna dikeluarkan Ibn Majah, makna rawahu Ibn Majah lah, diriwayatkan Ibn Majah. Kadang-kadang diterjemahkan dengan nama akhrajahu, dikeluarkan makna diriwayatkan, dikeluarkan daripada kitab, tuan-tuan, dikeluarkan daripada sumber ilmu Islam. Maka diriwayatkan maksudnya, ni si jahil ni dengar biawak masuk lubang, dikeluarkan Ibn Majah. Orang cerita lain, orang cerita bahawa nanti orang umat Islam ni berada pada zaman kemerosotan akhlaknya, akidahnya, maka ada sebahagian akan terikut kepada orang kafir. Orang kafir bergerak sejengkal diikut, sehasta sampai si kafir masuk lubang biawak pun diikut. Sebab lanjutan hadis ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, faman hum al-yahud wa nasara, ke Yahudi ataupun Nasara, wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, faman, siapa lagi? Jadi maksud saya dalam kes berkaitan dengan faraid ini, kita akan belajar satu kelas khas berkaitan faraid. Yang kita bacakan kat sini, dia adalah pandangan-pandangan sisi kepada penyelesaian secara holistik dalam isu kematian seseorang dan harta-harta yang ditinggalkan itu. Itu maksud saya. Jadi saya baca ni, mungkin tuan-tuan mendengar, melihat, mungkin tak dapat gambaran tepat. Nanti kita kena ada satu kuliah khas berkaitan dengan faraid untuk faham. Baik. Falikuli wahidi minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu, makna kongsi-kongsi. Saudara seibu berbeza dengan ahli waris lainnya dari beberapa sudut. Yang pertama, mereka mendapat warisan bersamaan dengan orang yang lebih dekat dengan jenazah, iaitu si matilah, ibulah. Yang kedua, lelaki dan perempuan dari pihak ibu adalah sama. Yang ketiga, mereka tidak mendapatkan waris kecuali dalam masalah kalala yang telah diuraikan tadi. Maka mereka tidak mendapat waris jika bersama bapa, datuk, anak dan juga cucu dari anak lelaki. Yang keempat, mereka tidak mendapat lebih dari 1/3 sekalipun laki-laki dan perempuannya banyak. Ibn Abi Hatim mengatakan dari Az-Zuhri, Umar memutuskan bahawa warisan saudara-saudara seibu, bahagian lakinya sama dengan 2 bahagian perempuannya. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Az-Zuhri berkata, aku tidak melihat Umar menetapkannya kecuali setelah mengetahui perkara itu daripada Nabi dan dari ayat ini, fa in kanu aktsar min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Para ulama berbeza pendapat tentang isu persekutuan, iaitu suami, ibu dan datuk, 2 orang saudara seibu lain bapa, dan 1 atau lebih saudara sekandung. Menurut pendapat jumhur adalah suami mendapat setengah, ibu dan datuk 1/6, saudara seibu lain bapa mendapat 1/3, serta dipersekutukan bahagian saudara sekandung di antara mereka sesuai kadar persekutuan, iaitu sama-sama saudara seibu. Tuan-tuan mungkin tak berapa faham kerana ia melibatkan satu diskusi yang perlu dilihat secara holistik. Jadi masalah ni pernah berlaku pada zaman Amirul Mukminin Umar Khattab. Lalu beliau memberikan setengah untuk suami, ibu 1/6 dan beri 1/3 untuk saudara seibu lain bapa. Maka saudara sekandung bertanya, wahai Amirul Mukminin, seandainya bapa kami keldai, bukankah kami tetap dari satu ibu? Kemudian beliau pun mempersekutukan di antara mereka. Jadi persekutuan itu pula sahih dari Osman, iaitulah merupakan salah satu daripada riwayat dari Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit dan juga Ibn Abbas. Serta dikemukakan pula oleh Sa'id bin Musayyab, Syurai Al-Qadhi, Masruq, Taus, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Umar bin Abdul Aziz As-Sawri dan juga Syuraik. Dan inilah pendapat dalam mazhab Malik, Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai. Sedangkan Ali bin Abi Talib tidak mempersekutukan bahagian mereka, tapi memberikan 1/3 untuk saudara seibu lain bapa dan tidak memberikan bahagian apapun kepada saudara sekandung. Hal ini disebabkan kerana asabah. Asabah ni pun satu bab lagi tuan-tuan berkenaan dalam bab faraid.
Waqi' bin Jarrah berkata tidak ada yang bersisir dalam hal itu. Inilah pendapat Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari. Ini merupakan para fuqaha di kalangan sahabat, artinya sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para ulama. Dan ini juga merupakan pendapat masyhur daripada Ibn Abbas. Pendapat ini pula menjadi mazhab Asy-Sya'bi, Ibn Abi Layla, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Al-Hasan bin Ziyad, Zufar bin Huzail, Imam Ahmad, Yahya bin Adam, Nu'aim bin Ahmad, dan juga Abu Thawr, Dawud bin Ali Az-Zahiri, serta dipilih oleh Abu Husain bin Luban Al-Fardi rahimahumullah jami'an dalam kitab mereka Al-Ijaz. Ini adalah isu dalam perkara faraid. Nanti ada peluang nanti kita teroka bab faraid. Contohnya satu bab fiqah yang penting yang telah pun dinyatakan tadi, ialah seperdua daripada ilmu. Kemudian Allah firman, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh si mati dan sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberikan kemudaratan kepada waris. Artinya hendaklah wasiat itu di atas dasar keadilan, bukan atas dasar kemudaratan, ketidakadilan, penyimpangan dengan cara yang tidak memberikan sebahagian ahli waris, menguranginya atau menambahnya dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka dia seperti menentang Allah dalam hukum dan syariatnya. Tadi saya dah baca kepada tuan-tuan hadis kedudukan bagaimana cintanya Allah kepada kita. Maka keputusan Allah dalam bab faraid, pemberian ketetapan ini adalah perkara yang menampakkan kasih sayang itu. Kalau kita ibu ayah merasakan nak bagi secara adil, sama rata, maka sewaktu hidup lagi dah siap kena pindahkan nama kepada mereka harta-harta tersebut. Barulah dia tidak menjadi satu persisihan bila kita mati nanti. Jadi daripada hidup telah pun diberikan bahagian-bahagian tersebut. Andai tidak ditukar nama, contohnya tanah milik si mati, masa dia hidup dibagi kepada anak-anak dia, masing-masing dah ada dia beri nama, tukar nama siap-siap. Tapi dalam satu keadaan dia tak tukar nama, dia sebut je ni tanah ni milik Alung, ini tanah milik Angah, ini tanah. Tiba-tiba dia meninggal dunia, maka harta tersebut belum ditulis lagi, belum pindah milik. Jika dia tidak pindah milik sewaktu hidupnya, mati nanti semua harta itu akan difaraidkan mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Ini termasuk kisah yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq hidup, maka baginda radhiyallahu anhu telah pun memberi kepada Aisyah radhiyallahu anha, putrinya yang tercinta itu, satu bahagian tanah daripada miliknya. Tiba-tiba bila dia meninggal dunia, tiada bukti pemindahan nama ataupun penyalinan nama diberikan kepada Aisyah, maka ia belum lagi bertukar milik kepada putrinya itu. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah telah berkata kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ini Umar Khattab radhiyallahu anhu telah berkata kepada anak perempuan, kepada Abu Bakar sahabat baiknya yang telah wafat itu, berkata, oleh kerana tidak ada bukti pemberian ini oleh ayahandamu wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka saya sebagai khalifah menjadi hakim dalam kes ini, menetapkan ia bukan milik Ummul Mukminin, ia milik faraid untuk dibahagi-bahagikan. Maka kita kena aware perkara-perkara semacam itu, tuan. Dan wasiat pula tidak boleh dibagi kepada yang layak terima pesaka. Kena ingat tu, la wasiyata liwarithin. Jadi dalam bab ini kita jangan ambil mudah, kerana mati datang bukan mengira abjad, bukan mengikut tempat. Maka naklah seseorang itu mengambil berat bab harta, mengambil berat nanti kata supaya tidak timbul kezaliman, penganiayaan kepada mereka yang tinggal kelak, ya. Baik, kerana itu para imam berbeza pendapat dalam menetapkan wasiat kepada ahli waris, apakah ia sahih atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Salah satu pendapat mengatakan tidak sah kerana mengandungi unsur kecurigaan. Dalam hadis sahih dinyatakan bahawa Rasulullah sabda, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqa fala wasiyata liwarithin. Sungguhnya Allah telah memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, maka tiada wasiat lagi kepada waris. Ini mazhab Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan pendapat lama mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat baru Imam Syafi'i, penetapan wasiat itu sah. Dan itu juga merupakan pendapat dalam mazhab Tawus, Atha, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, dan dipilih oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau berdalil bahawa Rafiq bin Qudayj telah berwasiat atas keretakan yang harus ditutup, tidak terbuka. Ya, kapan pun tuan-tuan hati dan dikasih ni bahasa Indonesia, bila pun penetapan wasiat ini benar adanya dan memang sesuai dengan kenyataan yang ada, maka ketika itu perbezaan pendapat berlaku.
Sedangkan jika hal ini hanya dijadikan tipu daya atau alat untuk menambahkan, mengurangi hak sebahagian daripada para waris, maka ini adalah haram mengikut ijma' para ulama' berpandukan kepada ini ghairu mudhar, jangan memberi kemudaratan. Wasiat yang diberikan jangan sampai memberi kemudaratan kepada yang tinggal. Kemudian ayat ke-13 dan 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ketetapan-ketetapan itulah ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, saya Allah masukkannya dalam syurga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya, saya Allah masukkannya dalam neraka yang dia kekal dalamnya, dan baginya seksa yang menghinakan. Jadi bagai ketentuan dan ukuran ini dijadikan Allah untuk waris yang sesuai dengan kedudukan mereka, perhubungan kekeluargaan mereka dengan si mati dan keperluan mereka kepadanya, serta rasa kehilangan mereka di atas pembagian itu. Ia merupakan batas-batas ditetapkan oleh Allah. Seperti yang kita semua sedia maklum, kenapa lidzakari mithlu hadzal unthayain? Kenapa lelaki dapat dua bahagian bandingkan perempuan? Kerana lelaki ini mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab membesarkan keluarga, dia juga bayar mahar, dia juga bertanggungjawab terhadap ibunya, dia bertanggungjawab pada adik perempuannya, berkahwin ke, lepas berkahwin ke, dia punya tanggungjawab besar. Maka sewajarnya si lelaki mendapat kelebihan. Dan penjelasan para ulama berbanding dengan amalan orang jahiliah sebelum Islam, yang lelaki mendapat harta yang perempuan langsung tak dapat apa-apa. Maka itu sebabnya dalam Islam datang untuk meraihkan orang perempuan tanpa mengabaikan memang tanggungjawab itu terletak di atas bahu lelaki, maka mereka diberikan kelebihan. Kecuali lah sewaktu hidup si ayah telah pun menetapkan untuk bagi secara sama rata, dan dia telah pun diberi, ditukar nama siap-siap ketika hidup, maka itu dipanggil sebagai hibah. Maka dengan sebab itu masing-masing akan dapat hak mereka. Bila ayah itu mati saja, maka apa yang tinggal akan difaraidkan. Yang telah ditukar nama itu telah dianggap pemberian masa hidup dan tidak lagi masuk dalam faraid. Jadi untuk itu Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, artinya dalam masalah itu, sehingga tidak menambah atau mengurangi sebahagian ahli waris dengan penipuan, manipulation dan sebagainya, tetapi diletakkan sesuai dengan hukum, ketentuan dan bahagian daripada Allah. Jadi janji Allah di sini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah masukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Kadang-kadang ada orang bila dapat harta ni, apa yang dibuat pada harta itu? Dia beli rumah, dia buat membeli saham, buat perkara-perkara yang boleh menambah keuangan duitnya. Tapi ingat tuan-tuan, semuanya tidak akan beri keberkatan. Mungkin rumah yang dia beli itu menjadi punca pergaduhan, perpecahan. Mungkin harta yang disimpan itu menjadi sebab untuk dia bayar balik kos-kos kezaliman dia kepada orang lain. Ya, wang yang kita bawa pulang dari sumber yang haram ini akan ditarik oleh Allah. Mungkin penyakit berlaku, mungkin pergaduhan, rumah yang disangkanya ada ketenangan, padanya ada kesempitan, ada berbagai-bagai bentuk penganiayaan, kezaliman, tekanan yang berlaku kerana mereka itu melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ketetapan Allah SWT. Jadi bila dia tidak menegakkan hukum Allah, menentangnya, maka Allah Taala telah mengatakan dalam ayat ini, wa ta'adda hududahu yudkhilun naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Baginya neraka yang kekal dia di dalamnya, dan hidup, dan juga azab yang pedih. Azab ini kadang-kadang di dunia lagi sudah berlaku. Kadang-kadang azab ini berlaku, Allah kirimkan satu petanda dalam hidup kerana wang yang dibawa pulang itu diambil dari sumber yang haram. Mungkin sakit, bila dia bertaubat, dikembalikan kepada yang punya hak, maka penyakit itu pun hilang daripada dirinya. Andai dia kekal, penyakit itu makin kronik. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kena ingat, apa yang haram, apa yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Inilah kata-kata para sahabat mengingatkan kita. Samurah bin Jundab berkata, ingat harta itu, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jangan kita terlibat dalam penganiayaan, walaupun kita menyangkakan ada pertambahan di dunia, tapi tidak ada keberkatan dalam hidup kita. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda,
إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى خاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. Dalam hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, sungguhnya seorang itu melakukan amal ketaatan selama 70 tahun. Tapi di hujung hidupnya dia telah melakukan wasiat dengan kezaliman terhadap waris yang tinggal. Maka dengan sebab itu Allah mengira dia melakukan dosa besar, maka dia mati dalam su'ul khatimah, masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya, ada seorang yang kehidupannya penuh dengan maksiat, tapi di hujung hidupnya dia bertaubat dan dia melakukan wasiat kebaikan, tiada penganiayaan kepada waris yang tinggal, lalu Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dosanya, masuklah dalam syurga. Jadi dalam hadis ini dibuat berkaitan antara perkara yang menyebabkan seorang itu mati dalam su'ul khatimah adalah kerana dia menganiaya golongan yang tinggal pada wasiat-wasiat ditetapkan, kerana dia melihat dari sudut kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ingat ya, bahawa ketetapan yang Allah buat ini adalah terbaik buat kita. Walaupun kita menyangkakan ada perkiraan percaturan lain, tapi kena ingat mereka yang punya peranan dalam hidup kita. Ini sebagai contohnya, seorang lelaki yang berkahwin, kemudian berkahwin dengan mungkin seorang perempuan yang berstatus janda, yang ada anak-anak, dan perempuan itu berjaya memikat hatinya, menukar berbagai-bagai fakta dalam hidupnya, lalu dia telah pun menganiaya isterinya dan anak-anaknya dengan beri kepada wanita tersebut dengan anak-anaknya harta masa hidup, sehingga berlaku penganiayaan kepada anak-anaknya yang sepatutnya lebih layak daripada mereka yang datang kemudian. Jadi ini antara perkara yang patut menjadi peringatan buat setiap Muslim. Lalu kalau kita lihat di hujung ayat ini, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi Abu Hurairah menceritakan daripada hadis ni tadi yang kita bacakan daripada Ahmad. Kemudian beliau membaca ayat ini sebagai penjelasan lanjut kepada isu berkaitan dengan pesaka ni tadi. Maka kita di kalangan umat Islam kenalah menyedari penyelewengan, penyimpangan yang boleh berlaku di sudut harta ni. Kita mencarinya susah payah, tapi di hujungnya patut harta tersebut membawa kebaikan pada keluarga. Tidak berlaku demikian, penganiayaan pula yang berlaku. 2 kali dah ya, kita menerima beban. Beban pertama mencari harta tu, yang kedua beban menguruskannya. Itu sebab antara doa yang pernah saya ijazahkan kepada tuan-tuan, amalan sahabat-sahabat Nabi, contohnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Ya, dalam tarikh Dimashq yang telah saya ijazah kepada tuan-tuan, doa sahabat yang sangat kaya ni bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ya Allah, rezekikan kepada aku harta dan penyelenggaraannya yang betul. Kerana tanpa harta, penyelenggaraan pun tidak bermanfaat. Maknanya kita punya target, punya aim, bercita-cita, inspirasi dalam hidup nak buat satu kebaikan, tapi tak ada harta, tak boleh jadi. Tapi kalau ada harta, tak ada inspirasi, aspirasi kepada kebaikan pun tak jadi juga. Jadi penyelenggaraan harta yang betul ni satu amanah, maka seorang itu akan dihukum dengan sebab kezaliman yang dilakukan, mungkin dalam bentuk penyelewengan yang dilakukan tadi, manipulate harta, diberikan kepada pihak yang nampaknya berjasa padahal lebih penting yang bersama-sama dengannya daripada awal. Maka inilah yang menjadi teguran daripada Allah agar tidak berlaku dalam hidup seseorang mukmin. Baik tuan, setakat itu saja untuk kuliah kita pada malam ni. Besok jangan lupa tuan-tuan, saya akan menyampaikan kuliah subuh insya-Allah di Masjid Bangsa, dan esok saya akan bersiaran di Facebook Umrah Zahazan. Jadi harap tuan-tuan panjang-panjangkan kuliah subuh saya pagi esok akan saya sampaikan di Facebook Umrah Zahazan. Bukan di Facebook ini, di Facebook Umrah Zahazan. Jadi harap tuan-tuan tidak keberatan untuk share, panjang-panjangkan video ni dan juga poster yang telah saya postkan di sini, yang telah dipostkan di Facebook ni, dan dalam grup di Telegram sahabat Ustaz Zahazan, dan juga di Facebook, di WhatsApp group. Terima kasih tuan-tuan atas penghargaan, atas sokongan tuan-tuan.
atas hadiah tuan-tuan yang saya tak mampu nak balas. Kebaikan-kebaikan tuan-tuan hanya Allah saja yang membalas. Lebih penting daripada itu, doakanlah untuk kami supaya kekal dalam iman, kekal dalam buat ketaatan, kekal membaca Al-Quran, jauh daripada kemaksiatan, ya, kerana itulah sebaik-baik doa kita kepada Allah SWT. Setakat ini saja dulu tuan-tuan, sama-samalah kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan doa. Ya, Nisa Talib, Atun Rubis, Nisa Nuhasana, Rosna Maidin, Karya Yusuf, Fatimah Jalani, Nur Syafarina, Yazid Abdul Razak, Azmina Abu Bakar, Jamalini Kasim, Imran Lee, Rahimi Ghani, Farida Ali, Nordin, kasih semua, Muhammad Hafizuddin, Mustafa, Nur Hashimah, Muhammad Said, Siti Ajar, Siti Hazar, Anwar, Muhammad Fadli, Nur Fahidah, Nur Amani, Cemik Mollik, Azizah Hassan, Nurmala Mahmud, Syari Dansu, Azizan, Cikgu Ruhaya, terima kasih Cikgu Ruhaya, Maimunah Said, Tajuddin Syukur, semua yang hadir pada malam ni. Dan jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang berpeluang untuk memiliki Tafsir Munir, setiap pembelian tuan-tuan Tafsir Munir ni, tuan-tuan akan dapat hadiah kitab yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Kitab Ensiklopedia Nama-Nama Anak ni bukan saja dikumpulkan padanya nama-nama anak, bahkan sejarah orang yang saya selalu ceritakan kat sini, macam Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Abdul Rahman, yang banyak saya cerita kepada tuan di sini, kisah tentang Aswad, Miqdad, ni sahabat-sahabat dan juga ikon-ikon dakwah Islam yang penting. Boleh tuan-tuan lihat dalam Ensiklopedia Nama-Nama Anak, yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat di kalangan pensyarah di UAE. Dan tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan tafsir Ibn Katsir, kami juga akan bagi hadiah di sini, Ensiklopedia Akhlak Rasulullah, insya-Allah. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ridina wa rida anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yashul fi'al illa bil mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan atas sokongan di sini, dan jangan lupa bagi mereka yang nak melakukan akikah, tadi saya jumpa dengan sahabat saya Syekh Ahmad, untuk tuan-tuan melakukan akikah di Damsyik, di Yaman, di Sudan, di Mekah, kami dah mula buka sekarang akikah. Korban tuan-tuan boleh bersiap sedia, insya-Allah tahun depan kami akan teruskan. Bagi tuan-tuan yang minat boleh menghubungi Zahazan Travel, ya, boleh WhatsApp kepada WhatsApp Faiz, insya-Allah nanti kami akan attend tuan-tuan. Terima kasih, setakat ini saja dulu. Jumpa lagi. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.